Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chapter 1108 yang dinanti-nantikan telah keluar. Apakah kesinambungan dari peristiwa yang berlaku pada chapter lepas? Jom kita teliti chapter kali ini bersama Encik Bagi dalam segmen ulasan Encik Bagi. Chapter kali ini bertajuk Attention World, iaitu perhatian dunia. Tirai dibuka dengan kesinambungan dari pengakhiran chapter yang lepas, di mana Caribou sedang berlutut kepada Wen Ogre dan Katrina Devon supaya membawa dia berjumpa Blackbeard Marshal Ditish. Wen Ogre mengetahui bahawa itu adalah Caribou. Dia mengacukan senapang ke arah Caribou seraya berkata, "Engkau mungkin adalah Lanun, tapi ini adalah pulau kerajaan dan ada ramai orang yang menyasarkan nyawa Kapten." Tetapi Caribou menafikan dan berkata bahawa jika mereka mengambil nyawa dia, pasti Blackbeard akan mengambil nyawa mereka kembali kerana dia mempunyai maklumat berharga yang susah untuk didapatkan. Kemudian, Caribou bermonolog dalaman, menyatakan bahawa maklumat mengenai senjata kuno yang membawa nama dewa-dewa. Pertama adalah senjata ajaib yang dimiliki oleh Puteri Shirahoshi di Pulau Manusia Ikan atau diberi nama Poseidon. Seterusnya adalah Pluton yang masih terlena di dasar warna kuning. Seterusnya, Caribou meminta lagi untuk dibawakan dirinya kepada Blackbeard. Dia akan menyerahkan maklumat tersebut dengan senang hati. Babak beralih kepada pertarungan Marine. Pihak Marine mengalami kesukaran untuk menentang ciptaan kumpulan sains istimewa iaitu Pacifista. Pelindung buih pada Pacifista menepis segala tembakan dari pihak Marine. Kita juga kini didedahkan dengan nama-nama Vice Admiral yang turut hadir dalam pertarungan di Pulau Egghead. Mereka adalah Vice Admiral Bluegrass, Vice Admiral Hound dan Vice Admiral Guillotine. Bluegrass berasa kesal kerana tidak mampu bertindak sesuka hati kerana menyerang Pacifista itu hanya akan mencederakan pihak mereka sendiri. Hound pula berkata bahawa perkara ini belum pernah terjadi sebelum ini. Adakah mereka boleh membatalkan Buster Call buat masa sekarang? Tetapi, Guillotine dengan geramnya berkata, mesti si Vegapunk tu yang bagi kuasa kepada Lanu untuk mengalahkan Pacifista. Tak mungkin kita akan mengalah. Sambung Guillotine lagi. Sebab tu, tak diragui lagi bahawa dia adalah seorang pengkhianat yang penakut. Kita sepatutnya fokus untuk mengembalikan Pacifista ke pihak kita. Seterusnya, Vice Admiral Doberman terus mencelah. Itu bermakna kita kena mengambil nyawa jewelry Bonnie. Semua Vice Admiral akan meninggalkan stesen masing-masing dan segera memburu Bonnie. Laluan dia melarikan diri dari pusat Fabrio Stratum akan membawa dia ke pesisir pantai timur laut. Kita mesti menyingkirkan dia. Babak beralih kepada Vice Admiral Tosa yang sedang mengejar Bonnie, Frankie dan Atlas. Telah bersedia untuk menyerang mereka. Dia menggunakan Tosa Crunch yang mungkin merupakan Joshigan, iaitu variasi dari teknik Rokushiki yang pernah digunakan oleh CP9 iaitu Jabra. Tetapi sebelum serangan Tosa sempat hinggap ke arah mereka, dia telah dihentak dengan sebilah kapak. Bonnie amat terperanjat apabila melihat peristiwa tersebut. Frankie kehairanan seraya berkata, ada puak gegasi di atas pulau ni? Mereka ni musuh juga ke? Kalian tahu tak kami sedang tergesa-gesa? Seterusnya, kita terdengar suara berkata, "Gabababa, siapakah kalian?" Rupa-rupanya suara itu adalah milik Brogy dan Dory, puak gergasi yang pernah Luffy dan kru-krunya jumpa di Pulau Little Garden satu masa ketika dahulu. Brogy berkata, "Kami telah meneliti semua bounty poster supaya kami boleh mengecam ahli-ahli baharu. Tapi, kalian semua kelihatan asing. Adakah kalian ni penyelidik?" Dory menyambung, "Kami datang untuk mendapatkan si topi jerami." Mendengarkan itu, Frankie terkejut dan membalas, "Untuk apa? Luffy tu kapten aku. Kau ada berdendam ke dengan dia?" Brogy membalas semula, Tak, bukan. Kami hanya ada rasa berterima kasih kepada dia." Dory menyambung, "Kami adalah pahlawan dari Elbaf. Jika kalian adalah kawan dia, kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kalian selamat." Sejurus itu, Bonnie meminta mereka menyelamatkan Luffy, Vegapunk dan Sanji yang masih berada di dalam dan disambut dengan senyuman dari Brogy yang menyahut permintaan Bonnie tersebut. "Vegapunk? Dialah yang cendekiawan tu bagi tahu kan?" bertanya Dory kepada Brogy. Dory menyambung, "Bawa mereka ke kapal. Kami akan maju ke depan. Keadaan menjadi semakin tak terkawal." "Okey, Kapten," sahut salah seorang ahli kumpulan Lanun Gergasi seraya mengangkat Frankie, Bonnie dan Kuma. "Sekutu puak gergasi Mereka ke Tok Guru yang selalu usuk cakap-cakap tu?" Frankie bermonolog. Babak beralih kembali kepada pihak Marines. Kali ini kita dikenalkan dengan Vice Admiral Urban dan juga Vice Admiral Pomsky. Urban berkata bahawa talian dari Vice Admiral Tosa telah pun terputus. Pomsky menyambung, adakah mereka membalas balik serangan Tosa? Atau itu adalah sebab puak gergasi? Aku akan menuju ke pulau. Seterusnya, Bluegrass dengan menggunakan kebolehan Nori-Nori no Mi-nya menunggang robot raksasa laut bersama Vice Admiral Dole untuk menyerang dari laut.
Dol berkata bahawa kapal yang berada di pesisir pantai timur laut itu semestinya adalah dari Elbaf. Bluegrass menyambung, nasib kita ni dah terumbang-ambing, puak Gegasi ni bukan boleh buat main. Pernah tak kau lawan mereka? Dol memberitahu bahawa komander dia pada lebih kurang 20 tahun lepas merupakan seorang gergasi. Masa lepas, kau mesti tengah cakap pasal Saul kan? Dia tu memang kuat, balas Bluegrass. Seterusnya, babak kembali sekejap pada Frankie. Gergasi yang mengangkat Frankie bertanyakan keberadaan ahli-ahli yang lain. Frankie memberitahu bahawa mereka berada di dalam makmal di atas awan. Ke atas pulau langit? Tanya gergasi itu. Bukan macam tu, mereka hanya berada ke atas kita lah, balas Frankie balik. Babak beralih ke tempat Luffy berada. Luffy berkata, kau tak boleh bergerak, macam mana kami nak selamatkan kau kalau macam tu? Aduh, kalau kau cuba untuk gerakkan aku akan meninggal akibat pendarahan dalaman, balas Vegapunk. Tapi, bukankah kami dah berjanji untuk membawa kau keluar dari pulau ini, balas Luffy. Seraya itu, Vegapunk membalas, aku ada meminta itu tapi aku telah menyiapkan katil aku dan ada benda yang mesti aku lindungi. Aku berharap bahawa kuasa mengarahkan pasifista yang dimiliki Bonnie itu akan kekal rahsia sehingga dia besar sedikit. Dia akan menjadi buruan sepanjang hayatnya. Tolong jaga dia. Tiba-tiba, Sanji mencelah. Nampak gayanya, dia dah menyerah dah untuk kelihatan seperti manusia. Dan pada panel ini, kita didedahkan dengan rupa Gorosei J. Garcia Saturn yang mungkin berada dalam bentuk beast form. Rupanya yang kini tampak dengan bentuk labah-labah dengan lebih jelas. Tiada tangan, hanya kaki dan matanya berubah menjadi menakutkan. Sanji menyambung, ada sesuatu yang pelik pada matanya. Nampaknya dia telah disaluti sepenuhnya dengan bisa. Pada panel ini, kita dapat melihat Saturn mencucuk kakinya kepada pokok dan serta-merta pokok itu cair. Selepas itu, Saturn mula menyerang mereka semua menggunakan kakinya. Luffy dapat mengelak dengan mudahnya, bahkan masih mampu tergelak-gelak. Luffy menyuruh Sanji membawa si tua Vegapunk itu keluar dari situ dan jangan berhenti sekalipun dia mengerang kesakitan. Aduh, berhenti. Aku dah cakap tak apa, tinggalkan je aku, Sanji. Vegapunk mengerang kesakitan. Sanji membalas, diamlah dulu, kita akan fikir nanti nak buat macam mana. Tiba-tiba, Sanji ditendang oleh Kizaru menyebabkan Sanji tertolak ke belakang dan Vegapunk tercampak dari rangkulannya. Kizaru dengan serta-merta terus menikam Vegapunk dengan pedang cahaya di bahagian dada. Kini, Vegapunk jatuh tersungkur menyembah lantai. Atuk Apple! Luffy menjerit. Sanji, teruskan pergi. Kau kena pergi balik ke pintu hadapan. Cis, aku minta maaf Vegapunk, kata Sanji sambil bergegas mahu keluar dari situasi tersebut. Seketika itu, Kizaru memecahkan badannya menjadi cahaya untuk bergerak mengejar Sanji. Tetapi, tindakan Kizaru itu berjaya dipatahkan oleh Luffy. Dan pada muka surat terakhir chapter 1108, kita disajikan dengan Luffy dalam wujud gergasi dengan muka yang bengang, tangan kirinya memegang muka Saturn, manakala tangan kanannya pula menggenggam Kizaru. Ya, anda tak salah dengar. Tangan kanan Luffy memegang Kizaru sehinggakan Kizaru tidak dapat bergerak dan memuntahkan darah. Dan kau berdua. Seterusnya, Luffy melirikkan senyumannya seraya menyambung. Korang tahu tak? Tak mungkin aku akan membiarkan korang lari. Hasil tindakan yang diambil oleh Luffy, Sanji berjaya melarikan diri. Sanji berkata kepada Vegapunk, Vegapunk, tak guna. Jangan mati di tangan aku. Hei, kenapa kau tersenyum? Tolong bertahan. Sejurus itu, terdapat bunyi beep, beep dan panel kini beralih kepada makmal Vegapunk di stesen monitor penyiaran. Wajah Vegapunk disiarkan di skrin monitor itu. Cubaan. 1, 2, 3. Perhatian kepada seluruh dunia. Hello. Ini adalah Dr. Vegapunk, jenius sains yang paling merendah diri dan paling hebat di dunia. Saya pasti pesanan ini akan menjadi kejutan untuk anda semua. Tolong bawa bersabar. Apa yang saya nak bagi tahu anda adalah kebenaran tentang dunia kita. Tirai pada kali ini ditutup dan chapter 1108 tamat di sini dan yang paling bestnya, tiada rehat minggu depan. Haha. Jadi, itulah dia ulasan chapter 1108. Apa yang menarik pada chapter kali ini? Apa yang anda duga akan terjadi pada minggu depan dan apakah pandangan anda? Sila tulis di ruang komen dan jangan lupa like, subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa sekali lagi pada minggu hadapan pada segmen ulasan Encik Bagi. Assalamualaikum.